Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang berterusan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak menyentuh bab yang keempat, iaitu kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis yang pertama daripada 300 hadis, kita masuk kepada hadis yang ke-40. Larangan mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla min uhidin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nisfahu. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa misla uhidin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Rawahu Tirmizi. Daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencela sahabat-sahabatku demi Tuhan yang diriku berada di dalam genggamannya, iaitu kekuasaannya, jika salah seorang daripada kamu menyedekahkan emas sebanyak bukit Uhud, nescaya tidak menyamai secupak daripada apa yang mereka belanjakan, malahan setengah cupak juga tidak menyamainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kalau kita nak banding dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, sebab waktu dia tu hidupnya susah, waktu dia tu imannya cabaran besar. Itu sebabnya disebutkan bahawa bagaimana orang yang sahabat yang hidup beriman sebelum daripada Fathul Mekah dengan orang yang selepas daripada beriman selepas Fathul Mekah, mana yang lebih baik? Maka para ulama mengatakan orang yang beriman ketika mana sebelum Fathul Mekah, sebelum Mekah ni diambil balik oleh orang Islam, maka orang ni lebih baik kerana iman dia lagi hebat, kerana mereka hidup tu dalam keadaan cabaran yang cukup besar, dan mereka membelanjakan harta mereka pada waktu tu cabaran yang cukup besar, berbanding dengan orang yang hidup pada selepas daripada Mekah ni ditawan balik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada waktu itu orang yang hidup sebelum daripada Fathul Mekah, mereka ni sentiasa iman mereka ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan, dengan kezaliman, dengan penindasan. Jadi dengan sebab itu hidup mereka tertekan. Mereka terpaksa meninggalkan harta, pergi hijrah ke Madinah, dan harta mereka ditinggalkan macam tu je kat Mekah. Orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah ambil. Mereka membelanjakan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sendiri tak makan, mereka sendiri tak minum. Nah, anak-anak mereka susah hidup, tapi belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu contohnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah membelanjakan hartanya semua sekali, diberikan untuk maknanya dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal lagi kepada kamu? Maka dia kata, Allah dan Rasul je yang tinggal. Makna hartanya semua dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
jadi orang yang hidup pada tu susah. Sebab tu Rasulullah SAW mengumpamakan mereka, maknanya harta yang mereka belanjakan walaupun sedikit, nak banding kalau nak sedikit yang dibelanjakan waktu hidupnya susah tu, dengan hari ni kalau ada orang susah belanjakan, dia tidak akan sama sampai bila-bila, kan? Kalau ada orang kaya pada waktu ini memberikan seluruh hartanya, tidak akan sama pada orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, walaupun dia beri maknanya hanya sedikit daripada emas dan perak dibelanjakan ke jalan Allah SWT. Tidak akan sama, sebab kerana hidup pada mereka tu benda-benda ni adalah suatu benda yang sukar. Mereka perlu, tapi mereka kerana Allah dan Rasul mereka belanjakan, kan? Hari ni kalau kita lihat, kita beri kekayaan, diberikan, kita nak belanja pun kita jadi susah, kan? Kita jadi susah. Sedangkan waktu ni kita kaya. Iman kita tak tertekan, iman kita tak dicabar, kan? Susah kita nak membelanjakan. Tapi orang yang hidup sebelumnya, kerana cabaran iman dia besar, dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan mereka, darajat mereka, dengan maknanya kedudukan yang tinggi, dengan apa yang diusahakan, apa yang dibelanjakan. Kalau nak dibandingkan selepas daripada kehidupan orang kemudian, maka tak akan terbanding. Inilah maknanya kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Mereka membelanjakan harta mereka. Allah Ta'ala sebut innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala menjanjikan, membeli maknanya diri orang beriman, harta mereka, dan diganti dengan syurga, kan? Jadi kerana apa? Mereka ni pada jalan Allah, pada jalan Rasulullah SAW, mereka ni tak berkira langsung. Jadi dengan sebab itu kita lihatlah bagaimana kehidupan kita pada hari ni. Boleh tak kita menginfakkan diri kita? Ada orang boleh menginfakkan harta, tapi diri mereka tak boleh diinfakkan, kan? Mungkin dia hantar duit, tapi dia tak datang masjid. Dia main ulur je. Kau kirimkan masjid, kat masjid duit, tapi muka tak pernah nampak. Ada orang yang dia tak boleh ulur duit, dia datang tapi duit tak boleh bagi. Jadi berbagai-bagai keadaan, kan? Jadi yang bagusnya ialah orang yang menginfakkan diri dan menginfakkan harta. Sebab tu itu yang terbaik, kan? Kerana pada zaman sahabat, mereka menginfakkan diri mereka, pergi jihad, mereka juga menginfakkan harta. Inilah yang terbaik, yang susah yang kita nak dapat pada hari ini. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang seterusnya, iaitu 2 orang penghulu syurga. Siapa dia? Kita tengok pada esok hari insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله وسبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تشمل أعدائهم بدائهم واجعل القرآن العظيم شفائهم ودوائهم فعنا العليل وأنت المداوي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.